Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Wakil Kesatuan Pekerja Industri Pengeluaran kerana hadir ke sesi rundingan bersama pada hari ini. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membincangkan pertikaian yang timbul berhubung penarikan manfaat angpau khas dan bayaran cuti sakit yang tidak digunakan. Pihak syarikat berharap rundingan ini dapat dijalankan secara profesional, terbuka dan berlandaskan semangat hubungan perusahaan yang harmoni. Terima kasih juga kepada pihak syarikat atas kesediaan sesi rundingan ini. Pihak kesatuan hadir dengan niat yang baik untuk mempertahankan hak dan kebajikan pekerja serta mencari penyelesaian yang adil bagi kedua-dua pihak. Dan kami berharap rundingan ini dapat menghasilkan keputusan yang memberi manfaat kepada pekerja dan pada masa yang sama mengambil kira keperluan syarikat juga lah. Untuk rekod, isu yang menjadi pertikaian adalah penamatan dua manfaat pekerja bermula tahun 2022. Pertama, pemberian angpau khas kepada pekerja yang bertugas pada malam sambutan perayaan. Kedua, bayaran tunai bagi cuti sakit yang tidak digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Letter of Exchange tahun 2017. Pihak syarikat berpendapat bahwa kedua-dua manfaat tersebut tidak lagi mampan untuk diteruskan dalam keadaan ekonomi semasa. Pihak kesatuan mengambil maklum pendirian syarikat, namun sedemikian, kedua-dua manfaat tersebut telah lama menjadi sebahagian daripada kebajikan pekerja dan penariknya telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja. Sejak beberapa tahun ke belakang ini, kos operasi syarikat meningkat dengan ketara. Kos bahan mentah meningkat, kos tenaga meningkat, dan syarikat juga perlu menanggung pelbagai pembelanjaan tambahan. Dalam keadaan ini, syarikat perlu membuat beberapa langkah penjimatan bagi memastikan kelangsungan operasi dan mengelakkan kerugian yang lebih besar. Selain itu, operasi kilang dijalankan selama 24 jam sehari. Syarikat memerlukan flexibility untuk mengurus sumber keuangan dengan cekap supaya productivity dan peluang pekerjaan dapat dikekalkan. Berhubung bayaran cukai sakit yang tidak digunakan, syarikat mendapati bahwa LOI 2017 tidak pernah didepositkan secara rasmi kepada Mahkamah Perusahaan. Oleh itu, syarikat berpandangan bahwa dokumen tersebut tidak mempunyai pengiktirafan undang-undang yang sempurna sebagaimanapun yang diperlukan. Syarikat juga berpandangan bahawa ampau khas merupakan bayaran ex gratia yang diberikan secara sukarela sebagai tanda penghargaan. Ia bukan satu hak kontrak yang diwajibkan ke atas syarikat untuk meneruskannya selama-lamanya. Pihak kesatuan menghormati kebimbangan syarikat mengenai kos operasi, namun manfaat yang dipertikaikan ini bukanlah sesuatu yang baru diperkenalkan. Ia telah diamalkan secara berterusan selama beberapa dekad. Pekerja telah membentuk jangkaan yang munasabah bahwa manfaat tersebut akan diteruskan. Pemberian angpau ni bukan sekadar soal uang sahaja. Dia menjadi satu simbol penghargaan kepada pekerja yang sanggup bertugas ketika orang lain menyambut perayaan bersama keluarga. Jadi nilai moral dan penghargaan ini tidak boleh dipandang ringan. Saya sendiri telah berkhidmat lebih 20 tahun. Jadi ramai pekerja sini merasa kecewa apabila manfaat itu diberhentikan tanpa perbincangan awal dengan pekerja. Mereka merasakan jasa dan pengorbanan mereka ini tidak lagi dihargai. Bagi pekerja operasi, manfaat ini dia membantu meringankan beban kos sara hidup. Penarikan secara tiba-tiba ini dia akan memberi kesan kepada motivasi dan semangat pekerja. Kami berpendapat bahawa manfaat yang telah diamalkan secara konsisten untuk tempoh yang panjang telah menjadi sebahagian daripada amalan syarikat yang perlu dihormati. Sebagai usaha mencapai penyelesaian, pihak syarikat mencadangkan supaya angpau khas diberikan secara one-off untuk tahun semasa tanpa mewujudkan komitmen tetap pada masa hadapan. Kami menghargai cadangan tersebut, tetapi berpendapat ia tidak menyelesaikan isu utama. Pekerja memerlukan kepastian bahawa manfaat tersebut tidak akan hilang sepenuhnya. Jika manfaat tersebut dikekalkan tanpa sebarang had, syarikat mungkin menghadapi kesukaran untuk menanggung kos pada masa akan datang. Kami tidak semestinya akan menuntut jumlah uang yang sama setiap tahun, tapi kami bersedia untuk berbincang mengenai mekanisme yang lebih fleksibel. Bagaimana jika angpau diteruskan tetapi jumlahnya bergantung kepada prestasi keuangan syarikat setiap tahun? Cadangan tersebut boleh dipertimbangkan sekiranya kriteria penentuan bayaran dinyatakan dengan jelas dan telus. Bagi bayaran cuti sakit yang tidak digunakan,
Syarikat tidak dapat meneruskan bayaran tunai sebab kosnya terlalu tinggi. Jadi, adakah syarikat bersedia menawarkan manfaat alternatif yang setara? Syarikat bersedia mempertimbangkan peningkatan pelindungan insurans kesehatan untuk pekerja dan tanggungan mereka. Cadangan itu memberi manfaat jangka panjang dan boleh membantu pekerja menghadapi kos rawatan yang semakin meningkat. Okay. Sebelum kita bergerak kepada keputusan, saya buka ruang untuk sesi perdebatan terbuka supaya kedua-dua pihak dapat menjelaskan pendirian dan dengan lebih jelas. Oke, baik. Pihak kesatuan ingin menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar keuangan, tetapi isu keadilan dan penghargaan kerja. Namun, kita perlu realistik. Jika syarikat tidak mengawal kos, risiko termasuk pengurangan pekerja boleh berlaku. Itu tidak adil. Pekerja ini dia tidak boleh dijadikan korban operasi. Tidak siapa yang cakap begitu, tapi syarikat perlu kekal berdaya saing untuk memastikan pekerjaan ini tidak hilang. Kalau begitu, kenapa manfaat yang sudah lama diamalkan ini menjadi satu sasaran pertama penjimatan? Karena ia merupakan kos tambahan yang tidak wajib secara kontrak. Tidak wajib secara kontrak bukan bermaksud tidak penting. Amalan jangka panjang juga mencipta legitimate expectation. Legitimate expectation tidak boleh mengatasi kemampuan keuangan syarikat. Tapi manajerial prerogatif juga tidak boleh digunakan untuk menafikan hak yang diamalkan secara konsisten. Kedua-dua pihak ada hujah yang sah, ya? Tapi kita di sini bukan untuk cari siapa yang betul dan siapa yang salah, tapi kita mencari jalan penyelesaian. Jika kita teruskan ampau seperti sebelum ini, ia tidak fleksibel terhadap keadaan ekonomi. Tapi jika ia tidak diteruskan langsung, pekerja hilang motivasi setiap kali musim perayaan. Motivasi tidak boleh hanya bergantung kepada bayaran tambahan. Betul, tetapi penghargaan juga menjadi satu sebagian daripada motivasi kerja. Jadi, kita perlu keseimbangan antara kos dan moral pekerja. Itulah sebabnya kami mencadangkan kompromi, bukan pengakalan mutlak. Cuti sakit terkumpul dalam bentuk tunai tidak lagi praktikal untuk jangka panjang. Tapi pekerja ini telah merancang keuangan berdasarkan sistem itu. Perancangan keuangan syarikat juga terjejas jika sistem lama diteruskan. Jadi penyelesaiannya bukan pemansuhan, tetapi penstrukturan semula. Contohnya, insurans kesehatan yang lebih menyeluruh. Itu lebih stabil dan boleh dikawal kosnya. Tapi mesti setara nilai manfaat lama, bukan pengurangan nilai secara sempurna. Okey, baiklah. Saya ingin simpulkan perdebatan ini kepada dua perkara utama. Yang pertama adalah angpau khas. Angpau khas ni kami akan perlu ada bentuk flexibility tetapi masih kekallah sebagai satu manfaat. Yang kedua adalah cuti sakit, perlu ditukar kepada sistem perlindungan kesihatan yang lebih mampan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada fasa kompromi akhir. Setelah mempertimbangkan pandangan kedua-dua pihak, syarikat mencadangkan angpau khas diteruskan sebagai manfaat sedia ada. Jumlah bayaran ditentukan berdasarkan prestasi kewangan syarikat. And then, bayaran tunai cuti sakit yang tidak digunakan akan digantikan dengan skim insurans kesihatan yang dipertingkatkan. Pihak kesatuan menerima cadangan tersebut dengan syarat semua persetujuan perlu direkodkan secara bertulis dalam perjanjian kolektif. Baiklah, syarikat bersetuju. Pihak kesatuan juga mencadangkan agar perjanjian baharu ini didepositkan mengikut Seksyen 16 Akta Perhubungan Perusahaan bagi memastikan ia mempunyai kuat kuasa undang-undang. Okay, cadangan tersebut diterima dan akan dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak syarikat atas kesediaan berunding secara terbuka dan profesional. Pihak syarikat juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kesatuan atas kerjasama yang diberikan. Diharap persetujuan ini dapat mengukuhkan hubungan perusahaan dan mewujudkan suasana kerja yang lebih harmoni. Salam. Kenapa dia? Kenapa dia? I just had to let you know you're